Assalamualaikum. Kami daripada grup CIG, iaitu Syarul Aizat, Muhammad Afiq, saya dan Maru Afiq. Hari ni nak cerita tentang kaum Kampar. Okay, ni latar belakang kaum Kampar. Masyarakat Kampar ni datang pada tahun 1526. Asal usul dia di Pahang lah. Kalau kaum Kampar ni tempat mereka di Pahang, perkampungan mereka, dan mereka mempunyai suku kaum seperti Patopang, Mandelong, Kampai dan Canogo. Masyarakat mereka datang ke Tanah Melayu melalui jalan laut Selat Melaka. Setelah itu, mereka menggunakan jalan sungai, Pahang dan darat. Pekerjaan mereka adalah berdagang, dan Kampar dikenali sebagai suku pedang dan perantau di sebahagian besar daerah Riau seperti Siak, Bengkalis dan Ujung Batu. Bahasa Kampar iaitu bahasa Acu atau bahasa Melayu dialek Kampar. Bahasa Ocu merupakan salah satu bahagian bahasa Melayu Riau serta menjadi rumpun dari bahasa Minang yang memiliki banyak persamaan dengan dialek 50 kota Payakumbuh. Bahasa ini berlainan aksen dengan dialek bahasa Minang yang datang maupun kawasan pesisir Minangkabau dan lain-lain lagi ya. Marul, Bu? Projek. Aku. Okey, dari segi adat istiadat beliau, rumah pelancongan atau rumah lontiok adalah rumah adat orang Kampar. Rumah pelancongan atau rumah lontiok adalah rumah adat orang Kampar. Lontiok atau lontik dalam bahasa Indonesianya berarti lentik hari, berarti lentik. Hal ini dikarenakan bentuk atap yang melengkung lentik. Rumah lontiok merupakan rumah panggung dan berfungsi sebagai rumah adat dan tempat tinggal dibangun dalam satu proses panjang yang melibatkan masyarakat luas. Maksudnya beliau mempunyai rumah yang panjang dan sangat luas lah. Next. Apa ni? Denteng unit rabab ia dimainkan semasa ada majlis besar. Ianya ini adalah alat tradisional orang Kampar yang semakin popular di dunia. Kaum Kampar bentuknya seakan biola. Ia dimainkan sambil pemain rabab bersyair atau menyanyikan lagu Minang. Alat ini sangat tradisional pada masa itu. Dan dimainkan oleh orang-orang Kampar lah. Okay, seterusnya saya serahkan pada Amarul. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, saya akan cerita tentang pantang larang orang Kampar pada korang semua. Pantang larang dia orang ada banyak dari segi contoh lah, kalau
di malam hari kawan kampar dilarang memotong kuku. Sebab ianya diorang percaya lah, sebab tu benda tu akan mendekkan umur diorang. Lepas tu pada menjelang malam pula, mereka dilarang untuk menjahit, menyapu dan keluar pada waktu senja. Sebab bila diorang buat macam ni, diorang punya rezeki yang pagi tadi diorang akan hilang kalau diorang buat macam tu. Kepercayaan diorang lah. Dan kalau tempat pula, diorang dilarang untuk menegur sesuatu yang aneh di hutan disebabkan mendapat satu musibah dan kerasukan. Lepas tu jangan menjarut suara di hutan, ia akan membahayakan diri ketika di lautan. Next. Kepada bayi dan kanak-kanak pula, ibu bapa diorang tak boleh cium umbun-umbun di kepala diorang tu, sebab ia akan mendekkan usia bayi itulah. Lepas tu yang kedua pula, diorang tak boleh letakkan bayi tu di atas lutut, sebab nanti diorang percaya dia akan datangkan musibah dan akan buat bayi tu sakit perut lah. Pada lelaki pula, lelaki ni dilarang mensiul kalau berada dalam rumah, sebab dia akan menarik binatang buas untuk masuki rumah, macam seperti ular yang orang percaya dulu lah, seperti yang dulu kampung-kampung dulu kan ramai yang binatang buas kan. Lepas tu diorang ni, lelaki pula dilarang mengintai orang mandi, sebab dia akan buat sama juga macam orang Melayu kita, dia akan mati kita akan kena kembit. Next. Pada kalau perempuan pula, pada anak dara, diorang ni dilarang menyanyi lah ketika masak, sebab nanti diorang akan nikah dengan orang tua lah, orang yang lebih tua daripada dia. Lepas tu kalau diorang ni dilarang menjahit baju yang sedang dipakai, sebab nanti diorang akan mempunyai hutang yang banyak, lepas tu susah lah untuk bayar hutang tu. Kalau aktiviti yang pekerjaan pula, diorang dilarang lah makan pindah tempat, sebab ia akan saya kita akan kahwin ramai. Dia sama macam orang Melayu kita lah. Lepas tu meletakkan pinggan di telapak tangan. Lepas tu sebab apa? Sebab kerana nanti suami atau isteri kita akan dirampas oleh orang lain. Lepas tu satu lagi yang ni lah, yang ni penting lah, jangan cangkung ketika makan, kerana rezeki kita akan sempit nanti. Ni makanan tradisional bagi kaum kampar. Macam kita juga sikit-sikit. Macam contohnya gulai siput, panggil cubadak, kuih palitau ke, kuih palito daun. Kalau palitau daun. Kita pelita. Diorang lain sikit lah. Palito. Diorang ni diorang panggil bahasa diorang, kalau kuih palito daun. Kuih palito daun. Ni ada gulai belacan. Lepas tu kuih jalo. Kuih jalo ni lebih kurang kuih kita. Lepas tu saya terangkan lagi sikit apa yang ada kat gulai siput ni. Gulai siput ni yang buat dia special sebab cara diorang masak ni, diorang akan ambil lendir-lendir siput tu untuk dimasak. Buat benda tu akan buat diorang jadi lebih sedap. Itu dah kalau cara diorang masak. Betul. Kalau bangkit wadak ni, dia macam dia, siapa tahu bangkit tu pada apa? Dia daripada nangka. Daripada bawah-bawah nangka juga ada, dipotong kecil-kecil. Lepas tu dia buat macam panggil lah, macam paderi lah, lebih kurang macam tu. Dia lebih kurang macam tu lah, macam bajeri. Lepas tu kalau kuih jalur, kalau kuih jalur kan, semua orang tahu saya rasa. Ada yang cicah dengan kari, ada yang cicah dengan gula merah. Gula merah ada, kaya pun ada. Kalau kuih pelita daun ni sama je macam tepung pelita, macam kita masak, macam kita punya lah. Dia buat daripada santan. Kalau gulai belacan ni, dia punya menu utama dia dalam tu adalah udang. Dia akan cari udang yang besar, lepas tu dia udang, petai, lepas tu dia akan dia goreng dulu, lepas tu dia letak sama dengan belacan, okey dia masak. Saya dorang gulai belacan lah, tu nama dorang. Assalamualaikum. Hari ini saya akan buat presentation pasal sejarah Minangkabau. Nama saya Farah Nolazimah binti Aziz dan ini satu grup dengan saya Rushaidi Adam bin Rosli.
Okay, pengenalan pasal orang Minangkabau. Dalam bahasa orang Minangkabau, dia akan sebut orang Minangkabau ataupun Kabau. Merupakan kumpulan etnik Nusantara yang berbahasa dan menjunjung adat Minangkabau. Wilayah penganut kebudayaan meliputi Sumatera Barat, separuh darat Riau, bahagian utara Bengkulu, bahagian barat Jambi, bahagian selatan Sumatera Utara, Barat Daya, Aceh dan juga Negeri Sembilan dekat Malaysia. Satu je dekat Malaysia orang Minangkabau, hanya dekat Negeri Sembilan. Seterusnya, kebudayaan diorang bersifat keibuan dengan harta dan tanah yang diwariskan oleh anak perempuan daripada ibu, sementara urusan agama dan politik merupakan urusan kaum lelaki, walaupun sesetengah wanita turut memainkan peranan penting dalam bidang ini. Lepas tu sekitar separuh orang Minangkabau tinggal di rantau, majoriti di bandar dan pekan besar Indonesia dan Malaysia. Malaysia tu dekat Negeri Sembilan lah. Lepas tu orang Melayu dekat Malaysia banyak yang berasal dari Minangkabau. Banyak yang tinggal dekat Negeri Sembilan, Selangor pun ada juga, tapi tak sebanyak dekat Negeri Sembilan lah dengan Johor. Walaupun suku Minangkabau kuat dalam pegangan agama Islam, diorang juga kuat amalkan adat turun-temurun. Lepas tu ada beberapa unsur adat Minangkabau berasal dari fahaman animisme dan agama Hindu, dan telah lama bertapak sebelum kedatangan Islam. Walau bagaimanapun, pengaruh agama Islam masih kuat di dalam adat Minangkabau seperti yang tercatat di dalam pepatah mereka, adat bersandi syarak bersandi kitabullah, yang bermaksud adat Minangkabau bersendi hukum Islam bersendi Al-Quran. Orang Minangkabau sangat menonjol di bidang perniagaan sebagai profesional dan intelektual dan merupakan waris terhormat dari tradisi tua kerajaan Melayu dan Sriwijaya yang gemar berdagang dan dinamik. Suku Minang mempunyai masakan khas yang popular dengan sebutan masakan Padang yang sangat digemari di negaranya, kat Indonesia lah. Lepas tu ada juga yang masuk sampai luar negeri, contoh dekat Malaysia, Singapura. Masyarakat Minang ni dia ada banyak suku. Suku dia terbagi banyaklah kiranya. Ada yang contohnya Piliang, Bodikan Niago, Tanjuang, Koto, Sikumbang, Melayu dan Jambak. Kadang-kadang keluarga yang sesuku tinggal dalam satu rumah besar yang dipanggil rumah gadang. Macam rumah dekat Sarawak tu, rumah panjang. Macam tu lah lebih kurang diorang tinggal kan. Lepas tu penggunaan bahasa Indonesia berleluasa di kalangan masyarakat Minang. Tapi diorang masih boleh bertutur dalam bahasa ibunda mereka. Bahasa Minangkabau lah. Bahasa Minangkabau ada perkataan yang serupa dengan bahasa Melayu tetapi berbeza dari segi sebutan dan juga tata bahasa hingga menjadikan unik dari bahasa Melayu. So seterusnya kita akan terus ke adat perkahwinan. Adat perkahwinan ni ada beberapa, dia macam dekat Malaysia juga. Contoh mula-mula dia orang datang meresik dulu. Meresik ni kalau kat sini panggil merisik, kalau kat sana panggil maresik. Biasanya keluarga lelaki datang dia datanglah dekat keluarga perempuan pada acara lamaran, tapi hal ni tak berlaku dalam rangkaian pernikahan adat Minang. Lamaran dalam budaya Minang disebut dengan maresik. Dalam maresik ini keluarga besar perempuan yang datang kepada keluarga besar laki-laki untuk menciptakan kesepakatan lah, kiranya macam orang nak kahwin apa semua kan. Lepas tu seorang ayah yang biasanya jadi wali, biasa kita kan ayah jadi wali kan, nanti perempuan. Tapi untuk orang Minangkabau ni, orang ayahnya tak ada hak, kiranya tak banyak hak lah dalam acara merisik ni. Macam tu. Dengar tak semua? Dengar Faraf, dengar. Lepas tu dia terus ke menimang dan bertimbang tanduk.
Dalam rangkaian pernikahan adat Minang juga ada disebutkan dengan menimang dan bertimang tanduk. Pada rangkaian ini, kedua calon pengantin perlu bertukar barang sebagai simbol perjanjian yang mengikat. Barang yang ditukar biasanya benda pusaka yang berharga lah, macam gelang-gelang pusaka ke, pakaian pusaka ke, macam tu lah lebih kurang. Lepas tu, Mahanta Siriah. Diorang sebenarnya panggil Mahanta Siriah. Kita sini panggil Sirih. Tak ingat lah. Tapi macam tu lah. Tapi benda tu sama je dengan Malaysia. Lepas tu dalam Mahanta Siriah ni, kedua calon mempelai meminta restu dan doa kepada kedua orang tua mereka. Calon mempelai pria ni lelaki. Calon mempelai lelaki pada acara ini akan membawa selapar yang berisi daun nipah dan tembakau. Namun sekarang ni diganti dengan rokok. Sedangkan calon mempelai wanita akan menyertakan sirih lengkap. Lepas tu malam berinai. Diorang panggil sana malam berinai. Acara ini dilakukan semalam sebelum akad pernikahan lah, di mana keluarga melekatkan hasil tumbuhan daun pacar merah, daun inai lah nama dia, maksud dia, di kuku calon pengantin. Tradisi ini dimiliki makna sebagai ungkapan kasih sayang dan doa restu para ahli keluarga mempelai wanita. Lalu ada juga air yang berisikan keharuman 7 bunga, daun inai tumbuk, payung kuning, kain jajakan kuning. Kain jajakan kuning ni pakaian. Saya ada kawan dekat Indonesia, dia kata kain tu memang cantik lah, dia macam tak reti nak explain macam mana, tapi dia ada kain dia sendiri. Lepas tu kain simpai ni tekstil biasa je. Lepas tu dan kerusi bagi calon pengantin. Lepas tu manja puik marapulai. Ini macam dulang-dulang yang kita hantar dekat orang Malaysia hantar dulang kan. Kalau kat sana panggil manja puik marapulai. Proses acara ini diawali dengan penjemputan mempelai lelaki ke rumah mempelai perempuan untuk melakukan akad pernikahan. Selanjutnya, rombongan dari keluarga calon pengantin wanita akan menjemput calon pengantin pria dengan bawa perlengkapan berupa sirih lengkap dengan carano kotak sirih. Yang ni lelaki. Kalau perempuan, kita kat sini bagi buah kek kan. Tapi diorang punya, diorang bagi macam untuk lelaki bagi pakaian memang ada lah. Lepas tu diorang akan sediakan nasi kuning singgang ayam dan ada lagi yang lain-lainnya. Diorang kat sana berbeza sikit lah. Kita sini bagi buah, kalau kat sana diorang banyak bagi macam ni, macam makanan lah. Lepas tu akad nikah. Akad nikah akan dilangsungkan sesuai syariat agama Islam. Diawali dengan pembacaan ayat suci, ijab kabul, nasihat, perkahwinan dan doa. Acara ini biasanya dilakukan pada hari Jumaat siang. Lepas tu yang tadi tu semua baju-baju adat diorang lah tu, yang saya tunjukkan kat sebelah tu ada gambar kan. Lepas tu bersanding di pelaminan. Setelah akad nikah berlangsung, maka kedua pengantin akan bersanding di pelaminan untuk bersapa dan bersalaman dengan tamu-tamu yang datang. Para tamu biasanya menghampiri pengantin baru untuk mendoakan kelancaran rumah tangganya. Pada acara ini juga dimeriahkan dengan lagu-lagu tradisional Minangkabau. Lepas tu pantang larang saya akan serahkan kepada Rushaidi Adam. Okey, saya akan menerangkan pantang larang Minangkabau. Pantangan pertama adalah jenis peradaban ketika duduk di atas bantal akan kena bisul. Duduk di hujung tikar akan penjatuh. Duduk di atas pinang. Penjatuh tu maksud dia macam dia jadi jahat lah, gitu macam tu. Duduk di atas upih pinang jatuh ketika memanjat. Duduk di atas dulang akan jatuh ke dalam perigi. Duduk di atas batu berat punggung akan berat punggung. Duduk di hujung bendul akan mahal rezeki. Duduk di tiang tengah akan ditembak petir. Makan kepala lutut keluar, secara lutut keluar akan mati isteri.
Makan dalam periuk akan buruk muka anak. Makan dalam belaga akan comot rupa anak. Makan dengan pencuruk akan dapat penyakit mencucuk meradak. Makan di waktu senjakala akan makan bersama hantu. Okey, pantangan kedua ialah larang ketika makan. Makan bertantang akan mati anak kecil. Makan berunjuk akan menjadi pemalas. Makan bertekan tangan sebelah ke lantai akan cepat lemah badan. Makan bertindir pinggan akan beristeri dua. Ini pantangan yang bagus ni. Makan di dalam pinggan sumbing akan sumbing bibir anak. Pantangan yang ketiga ialah larang ketika tidur. Tidur waktu senjakala akan datang penyakit. Tidur waktu tengah hari akan pendek umur. Tidur bersarungkan tikar di ukur hantu. Tidur di atas tanah diudahkan hantu. Tidur di atas jadah akan kena kurap. Tidur berselang seli akan pantang pencuri. Dipantang pencuri. Tidur menjunjung tangan kegemaran hantu. Tidur melentang wanita, untuk wanita lah, datang ular. Alright, seterusnya adalah makanan tradisional. Salah satu aspek terkenal mengenai orang Minangkabau adalah makanan tradisional. Mereka seperti rendang, sotong padang, sate padang dan dendeng balado. Dia sejenis daging dendeng belada. Sebut susah ni. Restoran Minangkabau yang sering digelar restoran Padang dapat dijumpai di mata Indonesia dan di negara-negara jiran yang lain. Ini antara makanan orang Minangkabau. Yang pertama adalah gulai belek. Ia jenis daging itik yang diperap dengan rempah dan digoreng bersama cili hijau, santan pekat dan limau nipis. Kucing muih ialah pulut yang diselaputi kelapa. Wajik ialah kuih pulut campur gula Melaka. Kuih penyaram campuran tepung gandum, beras dan gula Melaka. Galamai payakumbuh ialah ubi dan gula Melaka yang diselaputi. Ini antara makan tradisional ya. Contoh seterusnya. Alright, upacara dan perayaan Minangkabau. Turun mandi ialah untuk upacara memberkati bayi. Sunat rasul ialah untuk upacara bersunat. Baralik adalah upacara perkahwinan. Batagak Panggulu ialah upacara pelantikan penghulu. Upacara ini akan diadakan selama 7 hari di mana seluruh kaum kerabat dan ketua dari kampung yang lain akan dijemput. Turun ke sawah ialah upacara untuk ngotong royong. Manyabik upacara menuai padi. Ini akan saya serahkan pada Farah. Okay, ini seni tradisional Minangkabau. Seni dia contohnya randai. Randai ni untuk teater rakyat dengan memasuki pencak, muzik, tarian dan drama. Seluang jodendang, yang ni serunai, seruling buluh tu dengan nyanyian sekali. Lepas tu talempong, bunyi muzik gong yang ada 8 tu, yang diorang main ketuk tu. 8 ke 10 tak silap saya. Lepas tu tari piring dan tari payung. Yang ni menceritakan kehidupan mudi-mudi Minang yang selalu riang dia. Tari piring dan tari payung ni dekat Malaysia famous. Tari indang pun sama juga. Lepas tu silat, seni bela diri tradisional.
Yang ni craft tangan tradisional. Contoh dia kain songket, sulaman. Sulaman tu diorang banyak. Lepas tu kiran kayu diorang banyak buat untuk rumah. Rumah diorang kan cantik-cantik kan. Contoh yang kat sebelah tu rumah diorang. Diorang banyak ukir rumah diorang. Lepas tu menukang emas dan perak. Ni sedikit info saya nak bagi. Kalau sesiapa yang rasa nak tahu lebih pasal Minangkabau, korang boleh tengok cerita ni lah. Dia banyak buku sejarah dekat University Hamka. Ustaz dia juga yang kalau tak nak baca buku Hamka ni, korang boleh tengok filem Tenggelamnya Kapal When the Witch. Filem tu syarat dengan adat Minangkabau. Okey, itu saja dari saya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya dengan kumpulan saya akan membentangkan tajuk tentang kaum suku Batak lah. So ini adalah nama ahli kumpulan saya untuk pembentangan hari ini tentang kaum suku Batak. Itu nama saya Aiman Sani bin Abdul Rahman, dan ahli kumpulan saya Muhammad Hamzah bin Dahlan dan Muhammad Fakri bin Muhammad. Apakah yang akan dibincang pada hari ini ialah latar belakang suku kaum Batak, adat atau istiadat kaum Batak, patang larang kaum suku Batak, dan juga pakaian atau makanan tradisional kaum suku Batak. So kita akan bincangkanlah 4 benda ni kejap lagi. So apakah latar belakang tentang suku kaum Batak? Kaum suku Batak adalah sebuah istilah kolektif yang digunakan untuk mengenal pasti sebilangan kumpulan etnik yang terdapat di kawasan Tanah Tinggi di Sumatera Utara, Indonesia. Kawasan pedalaman mereka terletak di sebelah barat Medan, berpusat di Danau Toba. So kaum suku Batak ni dia terletak dekat negara Indonesia lah. Dari sana lah wujudnya kaum Batak ni, suku Batak ni. So sebenarnya orang suku kaum Batak ni dia terdiri kepada lima kumpulan etnik, iaitu Batak Toba, Batak Karo, Batak Papak, Batak Simalungun, Batak Angkola dan Batak Madeling. So kelima-lima kumpulan etnik ni diorang tak ada perbezaan pun. Cuba macam dalam satu peta tu diorang berbagi-bagi tempat lah. 6 minta maaf. Maafkan saya. 6 kumpulan etnik. So diorang punya adat dan bahasa tetap sama lah. So tak ada cuba perbezaan kawasan je kat situ. So ini adalah kaum suku Batak punya jumlah populasi, iaitu seramai 6 juta. Tu kawasan ramai penduduk macam saya kata tadi kat Sumatera, Indonesia. Dan bahasa alias kulit Angkola, Dairi, Karo, Madeling, Simalungun dan Toba. Dan agama diorang Islam, Kristian, Pamilin, Hindu. So apakah adat istiadat kaum suku Batak? Okey, diorang terdapat 5 suku kaum adat lah. Iaitu yang pertama, menikah sepupu atau keluarga terdekat merupakan hal yang wajar di mata kaum suku Batak. Yang kedua, adat Mongolausi dalam sumber pernikahan Batak. Yang ketiga, masyarakat Batak yang sangat suka melakukan mata rombo, adat tuhur dalam pernikahan.
budaya manduk harta pada tahun baru. So untuk tajuk ni, bab ni saya akan serah kepada Hamzah. Ya Hamzah. Hello, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, hari ni saya akan memberitahulah apa adat istiadat orang suku Batak. Oh, adat ni adat silap saya. Okay, ni adat istiadat dia. Yang pertama, menikahi sepupu atau keluarga terdekat merupakan hal yang wajar di mata kaum suku Batak. Pada pendapat dalam adat istiadat Batak ini, pariban atau sepupu adalah rokab atau diberi nama jodoh. Namun begitu, jangan salah anggap, tidak semua atau keluarga terdekat boleh dikahwinkan atau dinikahkan. Dalam budaya atau kepercayaan kaum suku Batak ini, jika seseorang itu adalah anak perempuan, maka anak perempuan itu boleh dikahwinkan atau dinikahkan oleh anak lelaki dari adik perempuan ayah. Di samping itu, jika seseorang itu anak lelaki, maka anak lelaki itu boleh dikahwinkan atau dinikahkan oleh perempuan dari adik lelaki ibu. Okey, seterusnya, ini yang kedua. Okey, yang kedua pula adat Manggulosi dalam budaya pernikahan Batak. Manggulosi ni sebenarnya berasal dari bahasa ulos, dan ulos ni merupakan jenis atau sejenis kain yang diorang gunakan dalam masyarakat Batak lah. Ulos memiliki maksud kain. Cara membuat ulos adalah sama cara buat kain songket. Macam yang kalau kita tengok orang Melayu ada juga yang pakai kain songket. Kebaikannya perempuan tak silap. Dan mereka tidak menggunakan mesin. Mereka menggunakan teknik tenunan secara tradisional kira. Tidak menggunakan mesin lah, macam kita guna tangan lah. Tapi diorang ada jenis. Diorang ada dia punya tenunan dia sendiri. So, Manggolosi ni merupakan adat memberikan kain ulos kepada orang lain untuk persembahan. Selalunya tradisi ini selalu dilakukan pada acara pernikahan atau perkahwinan. Namun tidak semualah yang boleh melaksanakan adat mengulus ini, kecuali hanya orang-orang yang diketuakan oleh kaum sukunya sahaja boleh melakukan adat mengulusi tersebut. Okey, yang ketiga. Okey, yang ketiga pula, masyarakat Batak yang suka melakukan marta rombo. Seperti yang kita tahu, yang diperkatakanlah budaya kekeluargaan sangatlah kukuh dalam adat istiadat masyarakat Batak. Dalam hal ni, masyarakat Batak sendiri memiliki adat yang disebut marta rombo, iaitu sebuah tradisi bertemu mesra antara satu sama lain untuk merapatkan hubungan silaturahim di kalangan saudara mara. Alright, yang seterusnya. Yang keempat pula ada adat tuhor dalam pernikahan. Maksud tuhor, maksud dia adalah wang atau tunai, dan juga dikenali sebagai antaran perkahwinan lah. Macam orang Melayu juga pun ada dalam Islam. Kita kena hantar macam duit lah, apa macam tu lah, untuk perkahwinan yang akan diberikan untuk melamar bakal pengantin perempuan yang diberi oleh bakal pengantin lelaki. Tuhor atau wang atau tunai akan digunakan untuk majlis perkahwinan seperti membayar kos pelamin dan sebagainya. Okay, seterusnya. Tuhor tu bukan ni Apa? yang ada sak tu yang Madinah. Bukan. 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 Itu begini. Ada tambahan sikit Alright. Diorang punya wang atau tunai ni, bayaran diorang kadang-kadang berbayar untuk perempuan ni tengok pangkat tau. Dalam pengetahuan sikit, dia nak bayar masa wang tu masih ada dalam ikut mana pangkat dia lah. Macam pengajar
maksud dia ada pelajaran, so mungkin wang tunai dia mahal dalam pengaturan saya, pengaturan seterusnya selebihnya. Okey. Okey, yang kelima pula, yang ni antara boleh manduk hatta pada tahun baru. Maksud manduk hatta ni, hatta adalah bertemu mesra sesama keluarga pada tahun baru. Hal ini selalunya dilakukan dari keluarga yang besar untuk berkumpul. Selalunya mereka akan kunjung mengunjungi rumah ke rumah saudara mara yang terdekat. Macam kita berhari raya lah. Diorang pun tahun baru, tapi diorang minta maaf pada tahun baru, tapi kita minta maaf pada hari raya, dan meminta maaf sama keluarga dan saudara mara. Hal ini lebih kurang seperti perayaan Aidilfitri, macam itulah. Okey, yang seterusnya ini, alright. Yang ni antara pantang larang adat kaum suku Batak. Okey, yang ni saya dapat dalam tiga saja. So antaranya dilarang bersiul di dalam rumah akan datang ular. Yang kedua, tidak boleh menyapu rumah di malam hari akan mengusir rezeki. Yang ketiga, ketika makan tidak boleh tersisa. Okey, mari kita uraikanlah apa maksud-maksud yang saya tunjuk ni, pantang larang dia. Alright. Apa maksud pantang larang yang tidak boleh bersiul di dalam rumah akan datang ular? Maksud pantang larang di atas ialah hal yang menggambarkan pantang larang tersebut termasuk ke dalam fungsi sosial penghibur hati dilihat dari kata bersiul. Pada kata bersiul ada kesenangan tersendiri atau rasa terhibur ketika seseorang bersiul. Tidak ada orang yang sedang bersedih hati bersiul, ular akan datang ke rumah itu hanya untuk menakutkan supaya tidak bersiul di dalam rumah kerana takut mengganggu tetangga atau mengganggu ketenteraman di dalam rumah. Maksudnya macam kita ni bersiul ni, kita macam tentu kita tengah senang, kita macam tak rasa sedih, kita rasa macam hari ni kita buat benda yang baik, and then ada rezeki, kita dapat duit, lepas tu kita senang lah. Macam tu kita bersiul tu macam kita rasa kita hati ni kita tenang lah, macam tu. Okay, seterusnya. Okay, maksud tidak boleh menyapu rumah di dalam hari, di malam hari, tak silap tu, di malam hari akan mengusir rezeki. Salah tu sebenarnya, tu patutnya malam. Maksud di atas ialah menerangkan menyapu rumah di malam hari ialah mengusir tetamu yang berada di dalam rumah kita. Dikatakan mengusir menurut masyarakat kaum suku Batak itu hanyalah diorang nak menakut-nakutkan lah, sebab tapi kalau kita tengok juga takkanlah time ada tetamu kita nak menyapu juga kan, betul tak? Macam tak elok lah, macam pelik lah, macam tu. Apa ni? Cek Okey, hal ini kerana pada saat itu boleh membuat tetamu kita merasa tidak selesa atau seperti macam kita mengusir tetamu tu. Okey, selain itu menyapu rumah boleh dilakukan pada waktu siang dan tidak boleh pada waktu malam. Oleh sebab itu pantang larang ini digunakan hingga sekarang oleh suku Batak. Alright. Seterusnya. Okey. Yang seterusnya, maksud ketika makan tidak boleh bersisa. Maksud ketika makan tidak boleh bersisa ialah apabila makan perlulah habiskan semua. Kerana pada saat kita makan lalu bersisa merupakan perbuatan tidak sopan dan menyerupai perbuatan syaitan ataupun lebih dikenali kurang baik. Maksud dia kita macam kalau boleh kita makan kita kena habiskan, sebab orang yang memazir ni macam amalan seperti amalan syaitan lah, suka-suka membazir benda-benda yang tak masuk akal. Okey, hal ini
menggambarkan maksud ketika makan tidak boleh bersisa, sebenarnya untuk mengamalkan tidak berlakunya pembaziran ketika makan. Adat ini masih dilakukan oleh kaum suku Batak sehingga kini. Alright, itu saja kot. Okey, yang ni saya akan bagi dekat Muhammad Fakri lah. Boleh teruskan Fakri. Assalamualaikum. Hello, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, seterusnya saya akan menerangkan 10 pakaian tradisional untuk suku kaum Batak. Next. Nombor 1, baju adat suku Batak Toba. Pakaian mereka yang dikenakan sangat khas kerana ia menggunakan sejenis kain yang berbeza, iaitu kain hasil tenunan yang dinamakan kain ulos. Kain ulos adalah kain yang ditenun secara manual dengan bantuan peralatan tenun tradisional. Dan bahan dasarnya adalah bahan sutra. Suku Batak Toba umumnya menggunakan benang berwarna hitam, putih, merah, emas dan perak untuk kain ulos. Kain ulos telah menjadi ciri khas suku Batak, bahkan untuk baju tradisional Sumatera Utara secara keseluruhan. Pakaian yang terbuat dari kain ulos serta menjadi kebanggaan suku Batak Toba ini bisa dikenakan dalam kegiatan sehari maupun saat upacara adat. Nombor 2, baju untuk suku kaum Batak. Pakaian tradisional suku Karo. Suku Karo juga memiliki kain khusus yang terbuat daripada pintalan kapas. Kain ini disebut uisgara. Uisgara mempunyai erti kain merah kerana pembuatannya menggunakan benang merah. Warna dasar merah ini kemudian dipadukan dengan warna benang lainnya seperti emas perak agar tampak lebih menarik. Walaupun uisgara dominan dengan warna merah, tetapi ada juga yang berwarna hitam dan putih. Suku Karo menggunakan uisgara dalam kegiatan sehari mereka serta untuk upacara adat rasmi. Jenis dan cara penggunaannya berbeza di setiap kesempatan. Next. Nombor 3, pakaian adat suku Mandailing. Pakaian adat yang digunakan suku Mandailing sebenarnya hampir sama dengan suku Batak Toba, kerana suku Mandailing juga mengenakan kain ulos. Akan tetapi, suku Mandailing menambahkan aksesori untuk melengkapi penampilan mereka supaya untuk buatkan dia orang lagi tertarik lah dari perkahwinan. Aksesori yang dikenakan wanita Mandailing saat upacara adat adalah bulang. Bulang terbuat dari emas sepuhan atau logam lainnya yang dikenakan di kening. Bulang memiliki makna kemuliaan dan juga simbol struktur kemasyarakatan. Sementara itu, kaum lelaki Mandailing juga mengenakan hiasan di kepala yang diberi nama ampu. Ampu ialah penutup kepala yang di masa lalu hanya bisa dikenakan oleh Raja Mandailing dan Angkola. Ampu berwarna hitam dengan hiasan emas yang melambangkan kebesarannya. Next. Nombor 4, baju tradisional suku Nias. Wanita dari suku Nias memiliki pakaian tradisional yang diberi nama Oroba Sioli. Oroba Sioli adalah kain yang terbuat dari kulit kayu atau belacu berwarna hitam. Kaum pria suku Nias mempunyai pakaian adat yang disebut Baru Hoholu. Baju tradisional ini terbuat dari kayu dan berbentuk rompi tanpa kancing dan penutup lainnya. Next. Nombor 5, pakaian tradisional suku Pak-Pak. Suku Pak-Pak memiliki kain yang dinamakan kain oles. Untuk wanita,
pakaian adatnya disebut simata. Sementara untuk pria sementara untuk lelaki disebut dengan borgot. Dalam mengenakan pakaian adat mereka, suku Pak-Pak juga menambahkan aksesori yang berupa kalung yang terbuat dari emas dan bertahtakan batu permata. Jenis baju tradisional suku Pak-Pak juga menjadi salah satu warisan budaya Sumatera Utara. Next. Dan nombor 6, pakaian adat untuk suku Simalungun. Suku yang bermukim di kawasan Simalungun ini juga mengenakan kain ulos sebagai bahagian dari pakaian adat mereka. Namun oleh suku Simalungun ini, kain ini disebut sebagai hihau. Bezanya dengan suku Batak Toba ialah suku Simalungun menambahkan kain samping yang disebut suri-suri untuk melengkapi penampilan mereka. Aksesori yang dikenakan kaum wanitanya adalah bulang yang dipakai di kening, sementara para lelaki mengenakan gotong. Next. Nombor 7, baju adat untuk suku Melayu. Seperti yang telah menjadi ciri khas pakaian adat Melayu di Sumatera Utara pun, suku Melayu mengenakan baju kurung yang dilengkapi dengan kain songket. Khususnya untuk para wanita, baju yang kurung yang dikenakan terbuat dari kain brokat atau kain sutera. Untuk mempercantik penampilannya, ditambahkan sematam peniti yang terbuat dari emas. Selain itu, para wanita Melayu juga menambahkan kalung dengan motif rantai serati, sekar sukun, mentimun, tanggang dan corak lainnya. Sementara itu, para lelaki juga dari suku Melayu menambahkan penutup kepala sebagai aksesori. Penutup kepala ini bernama tengkulok yang terbuat dari songket dan mempunyai makna kebesaran dan kegagahan lelaki itu. Next. Next, baju tradisional Angkola. Baju adat suku Angkola merupakan salah satu keagamaan pakaian adat Sumatera Selatan. Suku Angkola adalah salah satu etnis yang mendiami daerah Tapanuli Selatan. Nama Angkola berasal dari nama sungai, iaitu nama Batang Angkola. Angkola merupakan bahagian dari suku Batak, sehingga pakaian adatnya juga berbahan dasar kain ulos. Warna baju adat suku Angkola umumnya berdasarkan hitam dengan perpaduan warna merah. Next. Next, pakaian adat suku Samosir. Batak Samosir adalah suku yang tinggal di Pulau Samosir, Sumatera Utara. Sebelum dilakukan pembahagian wilayah, dulunya suku ini menjadi satu dengan Batak Toba. Oleh sebab itu, pakaian adat yang digunakan keduanya hampir serupa. Akan tetapi, ada perbezaan dari kedua pakaian tradisional Batak ini, iaitu pada warna bajunya. Sedangkan hiasan untuk bahagian kepala tidak jauh berbeza dengan baju adat Batak Toba. Next. Dan nombor 10, baju adat Sibolga. Suku Sibolga adalah salah satu etnis dengan keunikan adat dan budaya yang istimewa. Budaya berkembang di sini ialah perpaduan tradisi Batak dan Melayu. Hal ini juga berpengaruh terhadap jenis pakaian tradisionalnya. Etnis Sibolga memiliki nama lain iaitu Batak Pasisi. Penggunaan pakaian adat Sibolga biasanya menggunakan banyak aksesori meriah dan terlihat glamour. Bahan dasarnya adalah kain ulos serta kain uris gara. Next. Seterusnya, 5 makanan tradisional untuk kaum Batak. Nombor 1, arsik. Nombor rendang ayam ni tengok . Nombor 2, tani nombor. Wah, aku tak pernah tengok kan. Next. Nombor 3, nani urah. Nombor 4, sangsang.
Next. Dan nombor 5 Dalini Horbo. Yang nombor 5 ni macam pencuci mulut jugalah. Okey, itu saja presentation kami pada hari ini. Terima kasih banyak-banyak.